Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okey, kepada siapa yang baru lagi dengar channel Pemburu UHP, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ni. Okey guys, macam korang tengok ada bin dekat atas tu, korang boleh join channel dekat Telegram. So dekat dalam channel Telegram tu, saya tunjuk akan ada lah. Okey, akan ada free teknikal analisa, contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni. Saya tunjuk. Alright, korang boleh join dekat Telegram. Yang ni free je So nampak mula-mulanya ada dekat sini. Okay, and sekarang ni yang paling latest. Alright, kita tengok yang paling latest ada dekat mana. So saya tunjuk. Nampak ikutkan ada dekat sini kan. Tapi Zouk dah naik dekat atas. So kalau korang berminat nak dapatkan percuma je teknikal analisa semua ni, so korang boleh tekan link atas sebelah kanan ataupun korang pergi dekat Telegram, korang boleh search Crypto PDHP. Okay, so dalam video ni saya nak tunjuk tutorial macam mana kita nak guna TradingView. So untuk siapa yang tak tahu, TradingView ni adalah satu platform di mana kita boleh buat teknikal analisa lah. So actually teknikal analisa dalam kripto ni agak penting lah, sebab kita nak mula trade kita perlu ada teknikal analisa. Tak bolehlah kita nak terus hantar market, sebab apa? Market bukan kita punya kan. So actually ada banyak je apps lain. Dulu saya guna TapTrader. Okay, dulu saya guna TapTrader, tapi sekarang ni saya dah guna TradingView. So jap, kalau dekat TapTrader ni saya tak pasti ada ke tak dia punya website untuk guna macam TradingView, tapi saya dah guna TradingView lah. Alright, so dekat TradingView ni korang buka lah Google kan, korang type tradingview.com. Alright, so korang buka tradingview.com. So siapa ni? Okay, so bila korang dah buka tradingview.com, so korang jangan pening kepala, korang tekan ni get started. Alright, okay. So korang boleh nampak ni, try free basic je dahulu. So korang boleh sign up menggunakan korang punya email lah. Saya guna email supaya senang. So korang boleh guna email and korang boleh sign up. Dan kalau korang tak daftar lagi, korang boleh tekan link dekat description ataupun tekan link dekat atas belah kanan. So kalau korang tanya saya kan, berbaloi ke nak upgrade plan dia ni kan. So kalau tanya saya, memang sangat berbaloi. Kalau memang korang memang nak, orang kata macam like nak ubah korang punya rutin harian tu, nak tengok chart. And apa yang saya buat adalah saya kongsilah duit dengan saya punya kawan. Subscribe lah package yang ada dekat sini. So kalau dekat sini kita kena bayar dalam $14, $15 lah bayar bulan-bulan. So kita dapat lah ni dia punya benefit. Okay, ini Pro. Kalau ini Pro Plus, saya Pro Plus tak silap saya. Okay, so korang boleh bayarlah. Alright, and kalau korang nak murah sikit, korang boleh share dengan kawan. Atau korang buka lah Shopee. Buka Shopee, korang tengok ada je yang jual murah sikit. Tapi saya tak jamin lah itu memang boleh ke tak, sebab saya tak pernah try. Saya memang bayar direct sini je. So bila korang dah daftar, korang tekan lah join for free. So nanti dekat sini kan, sekejap, tekan more ni. Okay, dekat more ni korang ambil desktop app. Okay, samakan lah untuk handphone, korang download lah. Okay, untuk handphone korang download lah dekat Play Store ataupun App Store. Alright, so nanti bila korang dah download, nampak dekat sini ada multi monitor support and so on. So korang download lah dalam form Windows. Macam sekarang ni saya guna Windows. Okay, so sekarang ni jom kita buka kita punya TradingView. Okay, sekejap. Nampak bila korang dah download apps dia, okay, dia akan keluar macam ni lah. So saya tutup dulu semua ni sebab tak nak bagi pening kepala banyak sangat. Okay, saya tutup dulu. Sekarang ni kita nak tahu macam mana kita nak buat teknikal analisa. Okay, menggunakan TradingView lah. So first of all, dekat sini dia ada banyak sikit button lah. Okay, dia ada banyak sikit button. So kalau untuk orang yang baru agak complicated lah. So kalau dekat sini korang boleh pilih korang nak coin apa. So sebagai contoh, saya nak buka BTC USDT. So saya pun type lah BTC USDT. So dekat sini dia ada exchanger dia. Korang boleh pilih korang nak exchanger yang mana kan. So contohnya saya ambil dekat sekejap, dekat contohnya macam dekat Bitgate ni. Alright, so inilah dia kita punya chart. So dekat sini, dekat belah atas ni, dia ada TF dia lah. TF ni adalah time frame. So korang boleh pilih time frame berapa yang korang nak. Kalau time frame 1 minit, bermaksud
setiap satu candlestick ni, ini minute pertama, minute kedua, minute ketiga. Okey. So terpulang dekat korang. Kalau korang jenis nak scalping, korang boleh buka yang per minute lah. Kalau korang nak intraday, okey, nak main swing ke apa, buka lah time frame yang lebih besar. Okey. So macam ni, kalau korang nak shortcut, korang tak nak tekan ni, korang just tekan je nombor dekat korang punya keyboard. Contoh saya nak buka 1 minute, saya tekan nombor 1. So nampak tak? Tekan nombor 1 and then korang tekan enter. So dia akan terus buka nombor 1. So sekarang ni macam korang pening kan, kenapa dia macam ular ni. So korang tekan kat button bawah ni. Button bawah ni ada macam auto kan. Korang tekan auto, nampak? Dah settle. So bila korang dah tekan auto, korang boleh ubah lah ni korang boleh ubah, nampak? Korang boleh gerak-gerak ni. And then korang punya mouse tu korang boleh scroll macam ni. Kalau korang scroll akan jadi macam ni. And then korang boleh inilah gerak-gerak dia macam ni. Okey. So untuk time frame tu korang boleh ubah, boleh tekan nombor sahaja. Okey. Kalau macam contoh 4H, kalau 4H 4 hours. Contoh macam 1W 1 week. Itu shortcut lah. And then dekat sini korang boleh custom lah. Korang boleh custom korang nak time frame yang berapa. Okay. So dekat sini kalau korang perasan, dia ada macam ni, ada candle. So korang boleh pilih nak candlestick yang macam mana. Ini candlestick yang biasa. Kalau korang nak candlestick yang Heiken Ashi ni, korang tekan lah Heiken Ashi. So korang akan dapat candlestick yang macam ini. And then dekat belah sini tak penting sangat. Okay, so inilah yang orang biasa nak cari, iaitu FX ataupun indicator. Okay, ataupun indicator. Korang boleh tekan dekat situ. So korang boleh cari indikator-indikator mana yang korang nak lah. So basically dekat TradingView ni memang akan ada banyak sangat indikator yang korang akan jumpa lah. So kalau korang biasa dengar indikator super trend, okay, so korang boleh lah tekan tu and then dia akan keluar dekat sini. Okay, so ini indikator-indikator yang biasa orang guna lah. Ataupun saya buat template baru. Sekejap saya buat template baru. Okay, supaya nampak macam samalah. Macam korang yang baru. Okay, so korang tekan FX ni, korang pilih nak indikator apa. Contohnya macam MACD, okay, ataupun RSI dan sebagainya. Okay, so bila korang dah ada indikator tu, korang bolehlah buka dekat sini. Tetapi untuk akaun yang free sahaja, dia tak boleh tambah banyak sangat indikator. Okay, so dekat belah kanan ni ada macam button camera. So kalau macam contoh korang nak screenshot korang punya chart ni yang korang dah buat TA, korang tekan lah sini. So korang tekan lah copy chart image. Okay, kalau korang nak tekan full screen, tekan lah ni full screen mode. Alright, sekarang dah full screen dah. So dekat sini, saya nak tunjuk yang belah kiri ni pula. Nampak tak? Belah kiri ni ada macam-macam. So first of all, kalau untuk yang first ni adalah cursor lah. Dia macam cursor. Okay, nampak dia sama je macam ni. So korang boleh ubah korang nak cursor yang macam mana. Saya biasa guna yang ni je, cross. Okay, so korang ikut korang lah nak guna yang macam mana. Ni basic cursor biasa je. So candle ni saya tukar balik candle biasa. So dekat sini ada banyak sangat benda. Okay, so ikut kepada korang punya kesesuaian yang korang biasa gunalah dalam teknikal analisa korang. Biasanya saya akan guna trendline yang basic je. Trendline yang basic. Okay, so korang boleh korang boleh buat favorite. Bila korang dah buat favorite, dekat belah bawah ni dia ada macam bentuk bintang. Okay, so korang tekan bintang tu, dia akan keluar dekat sini. So ini adalah orang kata macam alat-alat yang korang dah buat favorite. So mudahlah nanti, tak payahlah korang nak kena tekan kat sini kan. So sekarang ni saya tutup dulu ni. Korang boleh right click, korang boleh hide. Dekat sini kita ada trend line. So contoh trend line ni saya tak nak ajar apakah itu trend line, tapi saya tunjuk basic macam mana nak guna TradingView. Okey, contohnya dekat sini kita ada satu trend macam ni lah. Okey, so sekarang ni color dia color pink. Korang tak nak color pink, korang tekan dekat trend line ni. Okey, so korang nampak ni ada macam button pencil kan. Korang tekan tu. So korang pilih korang nak color apa, color putih ke, okey, color tak kisahlah, color kuning ke. And then ini adalah dia punya opacity dia. Opacity tak tahu nak sebut macam mana. Okey, so korang boleh ubah dekat sini. Alright. And then dekat sini dia punya ketebalan. Korang nak tebal dia macam mana? Okey, nak tebal macam mana. And then dekat sini, okey, jenis line. Korang nak dash line ke ataupun korang nak dot line, korang boleh fikir pula. Korang boleh pilih lah. Okey, itu pula kat korang. Kalau saya biasa ambil yang pekat sikit. And then ni saya ambil yang biasa lah. So dekat sini, apa yang menariknya kan dekat TradingView ni, dia tak macam yang lain lah. Kalau korang nak buat alert, okey, contohnya macam
dekat sini kan, kalau korang nak buat alert, contohlah macam korang target BTC ataupun candlestick ni, dia keluar daripada sini, line ni, kiranya line resistance lah. So korang nak ada alert bila dia keluar, so korang boleh lah buy. Itu maksudnya breakout lah. So korang tekan dekat sini. Okay, sekejap, korang tekan lah dekat sini. Alright, dekat trendline ni korang nampak ada macam bentuk alam ni kan. Tekan tu itu alert. So korang boleh tekan ni, nampak crossing kan, korang ambil lah crossing up, and then korang tekan once per bar close. Sebab apa, kalau bila dah atas, dia close belah atas, barulah ada alert. So alert ni korang boleh pilih nak masuk dalam email ke, app ke, terpulang ke korang lah. Okay, so itulah cara dia untuk trendline ni. And then dekat belah kiri ni lagi kita tengok ada ray, RAY. So ini saya tak biasa sangat guna. And then kita ada horizontal line. So horizontal line ni saya biasa gunalah. Tekan ni, dia akan keluar macam ni. Kiranya dia akan ada line yang panjang macam ni. Okay, so ini biasanya untuk support and resistance. Okay, biasanya orang buat untuk support and resistance lah untuk horizontal line. Kalau korang nak dapatkan shortcut kan, dekat laptop korang tu korang perasan ada perkataan ALT. So kalau korang nak shortcut untuk yang ini kan, korang tekan ALT and then T. So dia akan keluar, and then ALT and then H ni adalah untuk horizontal line. So shortcut lah, korang tak adalah nak kena tekan belah kiri ni kan, simple je. So kalau korang nak buang korang punya drawing ni, simple je, tekan dekat drawing ni, korang boleh tekan bentuk tu sampah ni. Okay, nampak dah buang. Tapi kalau korang nak buang semua, korang boleh tekan bentuk tu sampah yang dekat sini lah, dia akan buang semua. Okay, kalau korang nak patah balik korang punya drawing tu, korang tekan Ctrl Z, sudah ada balik. Tapi kalau mungkin korang nak screenshot, korang tak nak buang trendline ni, korang tekan dekat sini yang macam ada bentuk mata ni, korang tekan mata ni, dia tak hilang, tapi cumanya dia menyorok. Dia menyorok. So sekarang dah ada balik. Okay, so itu trendline. And then satu lagi saya biasa guna adalah horizontal ray, di mana dia akan tunjuk macam ni lah. Dia tak full dia tak full macam horizontal line. Dia separuh sini je. Mungkin korang nak buat takat ni je kan, korang punya TA, korang tak nak line yang panjang macam line merah ni, so korang boleh pilih yang ray. Okay, and then dekat sini kita tengok lagi, kita ada ini parallel channel yang biasa orang guna. Saya tunjuk biasa orang guna je. So macam contoh parallel channel. Alright, kita ada resistor and then support. Okay, so inilah channel. And dekat channel ni pun korang boleh ubah color dia, korang tekan setting. So korang boleh tukar style dia, nampak contoh putih, keluar color putih. And then dia punya thickness, ketebalan dia. So kalau korang nak extend ke kiri, nampak keluar ke kiri, extend ke kanan, keluar ke kanan. So saya buat macam ni lah. Okay, korang boleh custom. Boleh juga nak buat alert, korang tekan ni and then korang tekan alert. Okay, korang nak sama ada dia nak keluar daripada horizontal channel tu ataupun dia masuk balik. So korang boleh letak alert juga, tapi korang kena upgrade korang punya account supaya boleh dapat banyak alert. Okay, so macam saya memang letak banyak alert lah. Nampak ni ada banyak sangat alert sebab saya dah upgrade account. Alright, so kita tengok lagi apa yang kita ada. Biasanya orang guna trendline and then orang guna arrow. Okay, arrow ni simple macam ni lah. Okay, and then orang guna satu lagi, sekejap, ni lah horizontal ray dengan parallel channel belah sini. And then satu lagi cross line, mungkin korang nak target dekat satu tempat. So dekat sini lah, nampak. So akan keluar, dekat bawah akan keluar tarikh. Okay, so saya padam dulu semua, saya tekan sampah ni. So dekat sini dia ada brush Okay, so dah ada brush. So ni normal lah brush. Kalau korang biasa tengok orang buat TA, dia akan keluar macam ni orang buat. So korang boleh tukar colour. Alright, terpulang korang nak buat macam mana. And then untuk shortcut dia, kalau korang tak nak tekan belah sini kan, sebab bila korang dah conteng, lepas tu korang nak patah balik ke sana, dia masih ada. So korang tekan right click, so dah tak ada dah. Okay, so sekarang ni kita tengok lagi apa lagi kita ada kat sini. Kita ada rectangle. Rectangle ni sesuai untuk kalau macam korang nak letak, nak buat supply zone ataupun demand zone. Contoh dekat sini kita ada supply zone. Okay, alright, and then dekat bawah ni kita ada demand zone. So korang boleh gunalah peta rectangle ni. And then kita ada ellipse. Okay, dia macam bentuk bulat. Okay, macam bentuk bulat. So biasanya bentuk bulat ni saya guna apabila ada berlaku breakout ke apa. Saya bulat lah. Kiranya perhatikan level tu, nampak. Okay, dia rejected. Alright, so satu lagi kita ada path. Okay, kiranya kat sini macam dia macam arrow. Okay, dia macam arrow yang ini, tapi arrow yang ini dia akan ada selagi korang tak tekan double click. Okay, nampak? Dia akan ada selagi korang tak tekan double click. Ni sekali klik je.
Dekat ada selagi korang tak tekan double click. Kalau korang tekan double click, okay, sekarang saya tekan double click 1, 2, okay. So dah tak ada. Alright, dah tak ada dah. So ini adalah path ni, and then saya padam balik. Okay, and then kita tengok kita ada curve. Okay, ataupun ni lah kita ada curve. Ini biasanya untuk orang nak buat bentuk parabolik. So contoh daripada sini sampai sinilah. Okay, sebagai contoh. Alright, sebagai contoh macam ni lah. Okay, okay, dia punya curve. Okay, and then kita tengok lagi apa kita ada. Okay, dekat sini yang biasa orang guna triangle lah. Okay, triangle pun biasa orang guna. Right, so nampak bentuk triangle kat sini macam bentuk falling wedge pun biasa orang guna. And then kita ada text. Ini yang menariknya. Kita ada text, contohnya kita nak tag bla 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 kat sini. So korang text ni pun korang boleh besarkan. Okay, korang boleh besarkan. Alright, so korang letaklah kat mana korang nak text ni kan. And then kita tengok lagi kita ada price label. Price label ni pun biasa orang guna So contoh korang nak bagi nampak besar sikit. Ni kan tak nampak kan, ni harga dia berapa. So korang letak price label. So nampak lagi jelas. So korang boleh ubah color sama juga. And then kita tengok lagi kita ada arrow marker. Arrow marker ni pun biasa orang guna, di mana dia buat macam ni lah. Okay, and then korang nak tekan balik, dia akan buat macam tu lah. So biasanya arrow marker pun orang biasa guna. Ni saya tunjuk orang biasa guna lah. And then kat sini dia ada icon. Nampak ada icon cantik kan. So korang boleh pilih nak icon apa. Contoh macam icon, maybe korang nak letak icon flag ke kan. Kiranya lepas dah breakout ada bentuk flag. So korang boleh lah letak bentuk flag dekat sini. Macam nak besarkan ni, nampak bentuk flag kat sini. So inilah yang ada dekat tepi dia ni. And then satu lagi kita tengok macam ni, bus pattern. Kalau korang nak buat fractal, okay, contoh korang nak buat fractal daripada bentuk, sekejap, maybe korang nampak macam, okay, sekejap saya tengok kita tengok nampak bentuk ni, maybe korang nampak macam bentuk yang saya tunjuk ni kan. Sekejap, okay, bentuk ni kan, maybe bentuk dia ni sama dengan ini. So korang maybe nak duplicate benda ni, korang tekan Ctrl C and then Ctrl V, dia akan keluar dua. So korang boleh tarik kat sini. So nampak macam bentuk dia lebih kurang sama. So korang nak ambil bentuk candlestick ni, okay, bentuk pattern dia ni, korang tekan dekat belah kiri ni, and then korang tekan bus pattern. So korang ambil daripada sini, okay, and then sampailah yang korang nak sampai atas ni lah maybe. Okay, so dia akan keluar right bentuk pattern tu. So korang boleh letaklah kat sini. Okay, nampak tak pattern dia lebih kurang sama. So maybe estimate korang nak buat macam ni, so dia akan cecah 67k. Alright, sebab bentuk dia lebih kurang sama. Okay, and then korang pun boleh nak kecilkan. Okay, atau pulang lah korang nak kecilkan pun boleh kat sini. Nampak tak pattern dia lebih kurang sama. Okay, so kalau kat sini 67k. Alright, so dekat sini kita ada lagi satu, saya lupa nak tunjuk. Dekat belah sini ada pattern dia. So kalau korang nak buat Elliott wave, okay, Elliott wave contohnya Elliott wave macam impulse wave. So korang boleh gunalah kat sini. Kalau Elliott wave ni ada 5 wave. So 0, 1, 2, 3 ni paling besar, 4, 5. Alright, Elliott wave. And then satu lagi kita ada head and shoulder. Okay, so saya padam dululah. Okay, pattern head and shoulder. So kat sini tak ada lah head and shoulder. So saya tunjuk contoh je lah kan. Kat sini kita ada left shoulder. Ni kita ada dia punya head. And then dekat sini kita ada right shoulder. So macam ni lah lebih kurang. Ataupun sekejap saya pergi perfect sikit. Okay, sekejap saya tekan ni balik. So ini contoh left shoulder, ini head, ni right shoulder. Okay, so ini contoh pattern inverse head and shoulder. Tapi kalau korang nak buat head and shoulder yang biasa, korang buatlah contohnya macam ni. Okay, and then pump macam ni, settle masalah. Okay, so untuk pattern-pattern ni biasanya orang guna itulah inverse head and shoulder and then Elliott wave. Okay, biasanya orang guna tu je. And then satu lagi dekat sini Fibonacci. So untuk Fibonacci ni macam kita tahulah, Fibonacci ni yang paling penting level-level golden pocket tu lah. So contoh saya ambil swing low, swing high. So kalau korang nak nampakkan level-level penting tu je. Alright, so korang tekan dekat Fibo ni, korang tekan setting. So korang tekan style. So dekat sini kalau korang perasan ada banyak level. Okay, ada banyak level kat sini, dia punya level Fibonacci. So maybe korang nak keluarkan golden ratio je, iaitu 0.5 dan 0.18. Okay, so korang tanda je lah yang itu. And then korang boleh custom korang nak color apa supaya nampak lagi jelas. And then dekat sini korang nak label dia kat mana. Contoh kalau nak right, dia akan keluar belah kanan. Okay, kalau korang nak buat center, dia akan keluar kat sini.
Kalau right and then belah top, ataupun korang nak buat middle, middle belah tengah ataupun bottom belah bawah dia. Alright. So dekat sini pun korang boleh extend korang punya line ni ke kanan. Alright. So dia akan jadi macam horizontal line. Okay, ataupun ke kiri terus, dia akan jadi terus macam horizontal line. Alright. And untuk Fibonacci ni pun korang boleh nak tukar line dia, korang nak pilih color apa. Sekejap, ini line dia, line yang putih ni. Okay. So saya biasa ambil yang ini je. Okay, kecil je. So kalau level line ni, kalau korang nak dash line, boleh lah buat macam ni kan. So untuk Fibonacci macam tu. Kalau Fibonacci extension pun lebih kurang sama dekat sini. So korang ambil lah swing low, swing high, and then tepat di bottom yang baru kat sini 012. So dekat sini lah kalau Fibonacci extension. So kalau Fibonacci extension, korang boleh tukar juga color yang korang nak, yang sampai level mana yang korang nak lah. Alright. Fibonacci extension. Okay. So sekarang ni macam mana kan nak tukar background ni, nak tukar color belakang ni kalau korang nak. Sebab ini yang saya tak edit apa-apa. Tapi kalau tengok kepada saya punya layout yang saya biasa guna, contohnya macam BTC, okay, yang saya biasa guna lah kan. So kalau nampak color hitam yang kat belakang, which is agak cantik sikit. So kalau korang nak tukar color hitam ni, korang tekan dekat buka korang punya chat, and then korang tekan setting. Okay, tekan setting, korang nampak ada gradient kan. Gradient korang ambil solid. So yang ini korang buatlah color hitam, ataupun korang nak buat color merah, okay, ataupun color orange. Okay, pening kepala sebab saya tengok kan, color hitam lawa kan. So korang boleh ubah. Alright. Dah nampak lagi cun dah. And then mungkin korang nak apa, dekat korang punya chat tu mungkin korang nak letak gambar. Contoh macam saya kan ada gambar ni, ataupun satu lagi, sekejap saya tunjuk, ada gambar Thor. Nampak ada gambar Thor kat sini kan. Kalau korang nak letak gambar-gambar macam ni pun boleh. Gambar contohnya macam gambar ni. So korang boleh buka gambar ni. Okay, and then korang copy image. Korang buka balik tab trader pula, trading view, and then korang tekan Ctrl V. Okay, nampak bila korang tekan Ctrl V akan keluar gambar tu. Okay, so ini cara dia kalau korang nak letak gambar. Okay, so saya rasa itu je kot cara guna trading view ni. Dia memang kena slow-slow buat lah. Right, bila korang dah tengok video ni slow-slow, korang dah slow-slow tengok, so korang boleh lah buat. And then satu lagi apa yang saya nak tunjuk, actually korang punya coin yang korang pilih ni, korang boleh label dekat sini jadi label. So korang boleh pilih korang nak color apa. Okay, so nampak ada color-color semua ni. Okay, so dekat sini pun korang tekan ni, and korang boleh letak lah. Alright, add BTC USD dalam korang punya watch list. So senang lah sikit nanti kan, tengok balik. And then satu lagi contohlah, kalau korang dah ada indikator kan, korang dah pasang indikator korang. Okay, korang dah pasang indikator korang. Contohnya korang dah pasang MACD kan, contohnya macam MACD. Okay, ini bagi indikator pula. Okay, contohnya korang dah pasang MACD. So dekat MACD korang ni, kalau korang nak fokus tengok MACD je, korang tarik korang punya cursor dekat MACD, tekan 2 kali sound. Okay, so dia akan fokus kat MACD. So sekarang ni mana kita baca candlestick, korang jangan cuak. So korang tekan 2 kali balik, dia akan keluar dekat candlestick. And kalau korang nak fokus sahaja dekat price action candlestick, tekan dekat candlestick 2 kali, dia akan keluar macam ini. So dekat MACD pun sama juga, korang boleh custom MACD ni, korang tekan right click. So korang boleh tekan setting. Alright, sekejap. Okay, so untuk MACD pun korang boleh custom juga. Dekat atas ni kan korang tekan korang tekan setting ni. So korang boleh tukar color apa yang korang nak. Okay, korang nak buat color putih ke, tu pulang kat korang. Korang nak buat color apa kan. So korang boleh custom. And satu lagi, korang boleh juga buat alert guys. Okay, korang nampak ada add alert. So maybe korang nak buat alert apabila ada MACD bullish cross. So kalau ada bullish cross, korang nak buat alert untuk tu sahaja, tapi korang kena upgrade account lah baru boleh. Dan satu lagi saya lupa, dekat sini dia macam ada bentuk magnet. So magnet ni dia akan, sekejap, kita boleh macam nak connect dengan, sekejap connect dengan apa, dia punya candlestick ni kiranya dia akan magnet lah. Okay, dia akan magnet terus, dia akan melekat. Alright, so which is lagi bagus lah. Okay, so nampak tak, saya susah sikit nak control. Sebab apa, dia terus melekat dengan candlestick. Okay, kiranya lagi senang lah, sesuai lah untuk orang yang baru. Tapi kalau saya tak tekan magnet ni, saya boleh ubah sesuka hati macam ni je. Okay, nampak, kalau tak tekan magnet jadi macam ni, mudah kan nak gerak. Tapi kalau saya tekan magnet,
Okay lah, nampak tak dia jadi macam tu. Sebab apa? Dia terus ada magnet dengan sini, nampak tak? Closest bar ataupun candlestick lah. So saya rasa itu sahaja kot tutorial untuk cara guna TradingView ni. Saya harap korang bolehlah cuba and try practice untuk guna, sebab TradingView ni memang sangat penting untuk trader. Korang boleh juga tengok market stock, futures, forex, CFD ataupun crypto index, eco pun ada kat sini. So korang boleh tengok lah. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk tutorial macam mana kita nak guna TradingView ni. Korang memang kena cuba, korang tak boleh tengok sahaja video saya ni. So itu sahaja, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini. Bye bye.